Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ulik والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله رب العظيم ورسول الكريم والملائكة المقربين والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قالت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita menyambung kembali pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah susunan Imam At-Tirmizi rahimahullah taala, dan kita masih pada bab yang ke-12 berkenaan dengan cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada hadis yang ke-85. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini amin. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala lamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaktuba ila al-ajam qila lahu innal ajama la yuqbaluna illa kitaban alaihi khatamun fastana'a khataman فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan tatkala Nabi hendak menulis surat kepada Nabi SAW hendak menulis surat untuk dihantar kepada raja-raja asing, dikatakan kepada baginda, sesungguhnya raja-raja asing tidak akan menerima surat kecuali yang ada cop mohor. Lalu Rasulullah SAW menyuruh menempa sebanyak cincin, sebentuk cincin yang terdapat ukiran cop mohor di bahagian atasnya. Aku masih terbayang putihnya cincin itu di tangan baginda Nabi SAW. Jadinya hadis yang ke-85 ini ada Nabi SAW ni nak bagi surat kepada raja-raja di luar tanah Arab lah, raja-raja yang asing di luar tanah Arab. Kemudian ni ada sahabat yang bagi tahu kepada Nabi SAW, sesungguhnya raja-raja asing itu tidak menerima surat yang tidak ada cop mohor. Lalu Nabi SAW pun menyuruhlah untuk menempa sebentuk cincin yang terdapat ukiran di atas cincin tersebut. Jadinya antara tafsiran hadis ini adalah selepas daripada perdamaian Hudaibiyah, Nabi SAW berhasrat untuk menghantar surat utusan kepada raja-raja dan juga pembesar-pembesar di luar tanah Arab untuk menyeru mereka ini kepada Islam. Maka beberapa orang sahabat berkata kepada baginda, orang-orang asing tidak akan menerima surat dan tidak mempercayainya kecuali terdapat cop mohor padanya. Jadinya sahabat bagi tahu dekat Nabi, orang asing ini, orang luar tanah Arab ini, mereka ini tidak akan terima surat kecuali ada cop mohor. Lalu Nabi SAW pun menerimalah cadangan daripada para sahabat tersebut, dan baginda pun memerintahkanlah agar ditempa sebentuk cincin, untuk untuk diberikan, untuk dicop surat yang Nabi SAW nak bagi kepada pembesar-pembesar atau raja-raja di luar tanah Arab. Dan Nabi SAW suruh tempa sebentuk cincin yang berukiran cop mohor baginda di atasnya. Ada dalam hadis di dalam Sahih Muslim mengatakan ukiran di atas cincin tersebut ialah Muhammad Rasulullah. Kalau kita biasa tengok yang cincin yang selalu ada dekat kita tengok dekat Google dan sebagainya, dekat internet, dia tulis Muhammad Rasulullah dan dia daripada bawah
Muhammad Rasul Allah. Muhammad Rasulullah. Tapi gambaran cincin tu bukan begitulah, sebab Nabi nak buat cincin tu untuk sebagai cop mohor, sebagai cop. Jadi kalau dah cop ni, dia ukiran dia terbalik. Bukan ukiran yang kita nampak, kita boleh baca tu Muhammad Rasulullah, tapi ukiran yang terbalik. Terbalik lah. So bila cop tu nanti dia akan nampak lah, bila dah cop tu baru nampak tulisan Muhammad Rasulullah. Tapi kalau masa tengah pakai tu, dia ukiran yang terbalik. Ukiran terbalik. Jadinya orang yang membuat cincin Nabi SAW tersebut ialah namanya Ya'la bin Umayyah. Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu. Dia yang menempa ataupun membentukkan cincin Nabi SAW dan diukirkan Muhammad Rasulullah. Muhammad bawah, tengahnya Rasul, dan atasnya Allah. Muhammad Rasulullah. Dia bukan dibaca Allah Rasul Muhammad, bukan. Dia baca Muhammad Rasulullah daripada bawah ke atas. Nabi Muhammad, kemudian ni Rasul, kemudian ni baru Allah di atas. Bacanya daripada bawah lah, Muhammad Rasulullah. Bukannya kita baca Allah Rasul Muhammad, tapi Muhammad Rasulullah, daripada bawah ke atas. Dan kemudian di hujung hadis ni disebutkan oleh Sayyidina Anas. Sayyidina Anas melihat betapa putihnya cincin itu di tangan Nabi SAW kerana diperbuat daripada perak. Cincin yang ni sebagai cop mohor, jadinya dia diperbuat daripada perak keseluruhannya. Macam hadis yang sebelum ni kita bacakan, Nabi SAW itu buat kepala cincin tu dilekatkan batu. Batu daripada Habsyah, sama ada batu itu batu jenis akik ataupun batu manik. Tu. Tapi itu salah satu cincin Nabi SAW lah. Tapi cincin yang dibuat sebagai cop mohor dia diperbuat daripada perak secara keseluruhan cincin tersebut. Seterusnya hadis yang ke-86. Hadis yang ke-86 berkenaan dengan cincin berbatu perak. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana khatamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddatin fassuhu minhu. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan adalah cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam diperbuat daripada perak. Bahagian kepalanya juga daripada perak. Ni. Jadinya hadis yang kita bacakan tadi tu, hadis yang ke-86, nak ceritakan bahawa kepala cincin Nabi SAW itu diperbuat daripada perak, iaitu bahan yang samalah daripada cincin tersebut. Dia bahagian yang sama daripada cincin tersebut. Ni sebagai contoh, ni cincin, tapi ni tak ada kepala. Ni cincin yang berbentuk cincin saja. Tapi cincin yang ada kepala tu sebab nak buat chop kan, dia ada di atas tu dia besar sedikit lah. Dia besar sedikit, dan dia daripada bahan yang sama, daripada perak juga. Dalam hadis sebelum ini diceritakan bahawa kepala cincin baginda Nabi SAW diperbuat daripada batu Habsyah, sama ada batu manik ataupun batu akik. Jadinya kalau kita lihat, dia tidak ada percanggahan sama sekali lah di antara kedua-dua hadis yang kita bacakan ini. Hadis yang kita baru baca dan hadis yang sebelum ni kita baca, dia tak ada percanggahan, disebabkan Nabi SAW ini ada beberapa bentuk cincin lah, bukan hanya ada satu cincin sahaja. Jadinya pengajaran daripada hadis yang kita bacakan ini, keharusan membuat cincin dengan badan, bentuk dan kepalanya daripada batu. Keharusan membuat cincin dengan badan dan kepalanya daripada material yang sama. Bentuk cincin yang bulat tu dan juga kepalanya, kepala cincin itu diperbuat daripada material ataupun bahan yang sama. Macam hadis Nabi SAW ini, Nabi buat cop mohor itu daripada cincin yang materialnya sama lah. Materialnya yang sama. Daripada perak. Cincin Nabi daripada perak. Dan yang keduanya, pengajaran hadis berkenaan dengan cincin Nabi ini adalah
keharusan untuk memiliki lebih daripada satu cincin, asalkan tidaklah berlebihan dan terlalu bermewah-mewah. Makanya boleh untuk diharuskan untuk ada lebih daripada satu cincin, asalkan tidak berlebihan lah, tidak terlampau banyak dan tidak bermewah-mewah dengan cincin yang kita ada. Itu. Jadinya itulah hadis yang kita boleh bacakan pada petang ini. InsyaAllah lah ada manfaat lah untuk kita semua. Jadi kena ingat bahawa cincin Nabi SAW yang diperbuat daripada, yang dibuat sebagai cop mohor itu, kena faham dia adalah satu ukiran yang terbalik. Ukiran yang terbalik, bukan ukiran yang macam kita biasa tengok Muhammad Rasulullah tu yang kita boleh baca, tapi ni adalah ukiran yang terbalik untuk cop. Bila cop tu, bila dah cop baru kita nampak, yang baru kita boleh baca lah apa yang ukiran tu. Tapi kalau biasanya ukirannya adalah ukiran yang terbalik, maka tidak adalah, tidak apa ni, makanya begitulah dia terbalik. Dan cincin tu memang khas untuk Nabi SAW saja. Nanti ada dah dekat belakang-belakang ni ada diceritakan ada apa ni, beberapa hadis lagi yang bagaimana cincin ni boleh hilang. Cincin yang Nabi SAW ini pakai, ada cincin yang hilang. Itu nanti kita akan bacalah pada hari-hari yang berikutnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah kita bertemu pada hari esok. Moga-moga ada manfaatnya lah untuk apa ni, kita faham dengan lebih lanjut berkenaan dengan cincin Nabi SAW daripada hadis bab yang ke-12 daripada kitab Syama'il Muhammadiyah Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.